yang macam jogging tu lah, tu 8 kan, 6, 7, 8, 8 lagi. Lepas tu tolong rupanya yang kat belakang tu iklan tu nak sebut, janganlah berjogging di awal pagi waktu bulan puasa. Maksudnya jogging yang berat-berat lah, yang berat-berat. Apa istilah sains dia? Dehydration. Lebih kurang ni jugalah. Janganlah sampai, boleh yang kata jogging tu, why not? Jangan sampai melelahkan diri. Tahu berpuasa waktu tu kan. Tolong tak tolong orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام الشافعي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وبالخصوص كذلك إلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن أدروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi menyambung pengajian kitab Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat khatamkan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Siapa yang belum dapat kitab amalan orang saleh nanti dapatkan di belakang. Dan siapa yang ingin miliki kitab ini, Nawaitu Shaum Ghadin, ada 45 kalau tak silap, ataupun 55 di belakang. Jadi kalau lepas ni, kalau nak miliki selepas pengajian supaya kita tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 25. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala. Hukum-hukum puasa. Apa hukum puasa? Hukum-hukum puasa ada 4, seperti mana berikut. 1. Wajib. Apa dia wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Sesuatu yang dibuat dapat pahala, tinggal berdosa. Ada 6 yang wajib. Ada 6 perkara, iaitu puasa Ramadan. Memang wajib dah. Sekarang kita ni wajib atas orang yang cukup syarat-syaratnya. Yang kedua, puasa qada. Bila selain daripada Ramadan, tidak boleh qada di bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa kafarah. Ada yang baca kifarah, yang paling tepat kafarah, denda. Seperti kafarah zihar. Zihar ni asalnya adalah belakang, punggung, zaharun, iaitu si suami memperumpamakan isterinya dengan salah seorang mahramnya. Contoh, suami itu marah sangat, dia kata, wajah kamu seperti wajah ibuku. Dia marah sangat. Bukan dia nak tunjuk kaca
Kalau dia puji tak apa. Maksudnya wajah kamu seperti wajah ibuku kacaknya dulu waktu muda. Waktu muda maknya dulu kacak. Tapi kalau dalam keadaan marah-marah, sampai disebut macam tu dalam keadaan marah. Itu bawa kepada zihar. Sebahagian ulama mengatakan, apakah hanya zihar punggung sahaja? Mohon maaf ya. Kadang-kadang orang lelaki kalau dia marah, di Malaysia tak ada budaya ni. Ni orang Arab. Kalau dia marah, dia akan sebut, mohon maaf ya, punggungmu seperti punggung ibuku jatuh, kafarah. Ataupun punggungmu seperti punggung nenekku. Mahram dia, mahram. Dia tak boleh kahwin dengan nenek kan? Jatuh. Kemudian timbul permasalahan fiqah. Apakah selain daripada punggung itu juga termasuk dalam zihar? Dijawab na'am. Contoh yang dibagi oleh guru kita, wajahmu seperti wajah ibuku. Termasuk juga hidungmu seperti hidung ibuku ataupun nenekku. Ini kalau orang Arab dia kalau dia marah sebut begini. Orang Melayu jarang sebut begini. Jadi kena wajib puasa kat situ. Puasa yang keempat sebagai ganti membayar dam haji atau umrah. Ni siapa yang buat haji umrah ni ada kena dam, maka wajib dia bayar, wajib dia berpuasa. Yang kelima, puasa sebelum solat sunat istisqa, iaitu apabila diperintahkan oleh pemerintah untuk berpuasa. Istisqa, solat minta hujan. Sebagai tandanya kita dahulu dekatkan diri pada Allah. Salah satu jalan mendekatkan diri pada Allah dengan berpuasa. Puasa itu kalau diperintahkan oleh pemerintah, hukumnya jadi wajib. Sebab nak dapat hujan, minta hujan. Puasa nazar, iaitu jika bernazar untuk berpuasa sunat, maka hukum puasanya menjadi wajib. Bila jadi wajib, niatnya hendaklah waktu malam. Semua yang 6 perkara ini niat mesti waktu malam. Kalau waktu siang dah tak boleh niat, dah tak valid dah. Maka kalau berniat juga jadi hukumnya puasa sunat. Naam. Cuma puasa sunat ditambah perkataan mandhuratan. Usalli pula. Puasa ni Nawaitu sauma qadin. Sauma apa? Saumal khamis contoh. Kena tambah mandhuratan. Perkataan mandhuratan kena tambah. Kalau dalam bahasa Arab nawaitu sauma qadin, saumal khamis mandhuratan lillahi ta'ala. Puasa yang dinadarkan. Sama juga. Dahulu di awal perjumpaan saya pernah sebut kat sini. Sebahagian ulama Yaman, mereka mengatakan untuk supaya pahala tarawih ini besar banding dengan yang lain, maka nadarkan solat tarawih. Macam mana? Contoh, kalau anak saya dapat lulus periksa dengan elok, ujian dengan bagus, keputusannya saya bernazar untuk berpuasa Ramadan, untuk solat tarawih berjamaah selama 7 hari. Kalau nak nazar, biar nazar dalam ungkapan yang umum, jangan spesifik, nanti payah nak buat. Contoh, saya bernazar untuk bersolat tarawih di Masjid Shah Alam. Satu dah, kita dah takyid, kita dah ikat dengan masjid. Nanti payah nanti. Masjid Shah Alam di minggu pertama, saf yang pertama, takbir yang pertama. Allah. Ni tak ada apa, dah kena bayar kafarah sumpah. Jaga-jaga hadirin. Jadi macam mana kalau bernazar biar umum, mudah untuk kita amalkan. Contoh, kalau anak saya dapat keputusan cemerlang, saya bernazar untuk solat tarawih. Kan solat sunat tu. Untuk solat tarawih
selama 7 hari. Jangan sebut berturut-turutnya, yang penting 7 hari. Secara berjamaah, cukup. Dia mudah. Selama 7 hari, cara berjamaah. Apa yang kita buat, wajib dilaksanakan 7 hari itu. Secara berjamaah. Kita kan tak sebut tadi surau dengan masjid. Kita selamat, sebab kalau solat di surau boleh, yang penting berjamaah. Di masjid pun berjamaah, di rumah pun berjamaah. Cuma jaga. Ketika kita solat bersendirian tidak jadi masalah. Tapi kalau kita berimam dengan imam, kalau seorang-seorang senang saja. Usalli sunnat tarawih raka'ataini manduratan. Manduratan kena sebut. Siapa yang tak sebut manduratan, maka solat tarawihnya tadi jadi sembahyang sunat biasa. Belum lagi dia menunaikan nazarnya tadi. Boleh nak? Usalli sunnat tarawih raka'ataini manduratan, kena sebut. Mim, nun, dhal, waw, ra. Manduratan. Manduratan. Ini kena sebut. Nazar. Nun, dhatra, nazar. Manduran. Yang dinazarkan. Manduratan. Nah? Kalau seorang-seorang. Kalau sembahyang berjamaah, boleh juga? Boleh. Imam solat sunat, kita sembahyang mandurah, boleh. Nah, usalli sunnat tarawih raka'ataini adaan ma'muman, ataupun usalli sunnat tarawih raka'ataini manduratan. Ma'muman lillahi ta'ala, boleh. Ikut macam biasa. Cuma niat kita sahaja mandurah. Faham ni nak? Itulah sebahagian ulama Yaman mengatakan. Kenapa demikian? Solat kita tadi, walaupun dia sunat, tapi pahalanya seperti wajib. Sebab yang sunat, bila kita dinadarkan, dia menjadi wajib. Bila wajib, pahalanya bertambah jadi 70 wajib. Itulah. Sebahagian ulama mengatakan sedemikian. Itulah dia kreatifnya dalam beramal. Itulah dia kehebatan, uniknya para fuqaha itu ketika mengistinbatkan hukum. Naam, sunat. Puasa ini puasa sunat. Sunat ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Sesuatu yang dibuat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Itu dalam makna fiqh. Sunat terbahagi menjadi 3 bahagian, iaitu puasa yang disunatkan berpuasa setiap tahun sekali je, seperti puasa pada hari Arafah. Bila hari Arafah ni? Hari Arafah 9 Dhul Hijjah. Kenapa disebut Arafah? Sebab Arafah tahu. Arafah itu tahu. Hari 8 Dhul Hijjah disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Kita tulis sikit supaya bertambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari 8 Dhul Hijjah, 9 Dhul Hijjah, 10 Dhul Hijjah. Hari yang ke-9 dipanggil hari apa tadi? Arafah. Kenapa Arafah? Sebab perkataan Arafah. Jadi kita bagi maksud. Yang ke-9 dipanggil hari Tarwiyah. Kenapa Tarwiyah berasal dari perkataan Ra'a? Ra'a. Nah, hari yang ke-10 dipanggil hari apa? Hari Raya ni. Hari Raya aja kita tahu. Namanya hari apa? Hari Nahar. Nahar maksudnya hari Nahar. Nahrun ataupun Nahar. Kenapa? Ini ada kaitan dengan mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut menyembelih anak baginda yang bernama Nabi Ismail. Pada hari yang ke-7 malam ke-8. Hari ke-7 malam ke-8. Baginda bermimpi menyembelih
anak baginda Nabi Ismail. Esok hari beliau sedikit bingung. Lalu beliau memerhatikan, melihat-lihat. Beliau melihat-lihat, sebab itu disebut kataan ra'a, lihat. Beliau melihat-lihat. Nak mengamat-amati apa maksud mimpi ini. Sebab itu hari itu namanya hari melihat-lihat. Hari tarwiyah. Kemudian malam satu lagi, beliau mimpi lagi. Ketika ini beliau sangat yakin. I am very certain. This is not from the syaitan, but from the Almighty Allah. Araftu an hadha min qibali Rabbi. Ini datang daripada Tuhanku. Arafa. Sebab itu hari yang ke-9, I'm very certain. Saya tahu. Ini datang daripada Allah. Sebab itu disebut hari Arafah. Hari yang ke-10, hari itulah disebut hari menyembelih. Ataupun hari Tadhiyah. Tadhiyah iaitu hari sembelih. Nahar tu maksudnya sembelih. Sembelih apa? Menyembelih anak baginda Nabi Ismail. Sembelihnya macam ni. Sembelih dia apabila dah sampai parang ataupun pisau dekat leher, maka difirmankan kepada Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan akan janjimu. Maka akhirnya jangan disembelih anakmu, digantikan dengan kibas yang besar. Macam mana Nabi Ismail yang sudah terlentang tadi, baring, dibangunkan balik, didudukkan di satu tempat. Maka yang disembelih bukan baginda tapi kambing. Begitu cara faham. Bukan bila nak sembelih, pung, bertukar jadi kambing. Bukan begitu. Sungguh ni nampak macam lucu. Ketika saya pergi Melaka, saya sebut benda ni, ada orang lebih kurang abang ngaji lah, sekitar umur hampir 50-an. Oh, Ustaz, sekarang baru saya faham. Rupanya bukan macam tu, Ustaz. Rupanya ada juga orang yang berfahaman macam tu. Jadi please lah, take note Ustaz-Ustazah ketika nak syarahkan benda ni, memang ditukarkan kepada kambing ataupun kibas yang besar, tetapi bukan dengan jalan pung. Jalannya ialah macam tadi. Akhirnya Nabi Ismail punyai keturunan dan sebagainya. Semalam saya sebut nasab Nabi Muhammad berjumpa kepada Nabi Ismail. Hafalkanlah nasab tu hadirin, sebab kata ulama, antara azimat yang boleh kita gunakan untuk kita mengambil barakah padanya ialah nama Nabi. Nama-nama Nabi itu tulis cantik-cantik. Tulisan paling cantik siapa? Komputer. Bagi dia tulis, kemudian laminatkan. Bubuh dalam sini. Itu azimat yang bagus. Sebab kita mengambil barakah kepada nama nasab Nabi. Tapi jaga, nanti dia masuk baju tu oleh isteri kita dalam mesin. Habis semua sekali masuk air. Esok hari buat lagi. Masuk lagi dalam mesin. Lebih baik bubuh dalam dada. Lepas solat baca 10 kali. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ada ke? Tak ada. Majah syari. Mana Ustaz Jarrah? Tak jumpa. Saya baca cara hafalan saja, tak ada ke surat ni. Contoh, baca dulu dekat yang tulis kat sini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, habis. Barulah pejam mata, baca. Pas solat, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudhar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. 40 kali insya-Allah, lekat ya insya-Allah hadirin. Bila dah lekat, itulah jadi milik kita. Jadi milik kita. Wherever you wanna go, wherever you wanna go, whenever you wanna go, so the things always be with you. Tak boleh buka dah. Jadilah kamus bergerak, kata orang, untuk bab tu lah. Jadi
Hadirin, ini ilmu yang sangat baik untuk kita masukkan ke dalam dada. Biar dada kita penuh dengan benda-benda macam ni lah, daripada benda-benda yang tidak elok. Naam. Puasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak melakukan haji, yang melakukan haji tidak disunatkan sebab mereka perlu kuat melaksanakan manasik haji. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal tidak dikatakan berturut-turut. Sebab itu hikmah dalam hadis menyebut man sama ramadhana thumma taba'ahu. Man sama ramadhana thumma taba'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis menyebutkan qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahlan wa sahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Man sama ramadhana thummat ba'ahu sittan min syawalin faka'annama samad dahra. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, syarat yang mesti puasa Ramadan dahulu, thummat ba'ahu, kemudian dia ikutinya dengan 6 hari daripada Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Taib. Kenapa kita katakan puasa ini tidak semestinya immediately selepas puasa Ramadan? Kenapa tidak? Kenapa tidak semestinya? Sebab hadis menggunakan thumma, bukan fa. Kalau fa itu immediately. Kalau hadis mengatakan man shama ramadhana fa atba'ahu, maksudnya lepas je hari raya tu, raya jangan haram berpuasa, nah. Dua tu terus berpuasa. Kalau hadis menggunakan fa, tapi hadis menggunakan thumma, dia ada beza, nah. Thumma maksudnya ambil text time dahulu. Kalau fa immediately. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak disebut thumma yakun. Sebab fa ni terlalu cepat. Nah, kalau thumma ambil masa sedikit. Di sini ulama istinbat, tidak mengapa. Kalau kita puasanya itu lambat sedikit pun tidak mengapa. Satu. Kenapa dikatakan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari ini seperti puasa 1 tahun? Kenapa? Sebab dalam Islam satu amalan digandakan dengan 10 ganjaran. Kalau siapa yang berpuasa Ramadan approximately 30 hari, maka darab dengan 10 berapa? 300. 6 hari darab dengan 10 berapa? 360 hari. Itulah bilangan hari dalam setahun. Itu rahsia dia. Jadi jangan tinggal. Lepas puasa Ramadan jangan tinggal. Kalau sebelah Fatani, sebelah Thailand tu ustazah, terus mereka puasa. Saya bukan nak sebutlah, tapi kerana almarhumah mak saya dah wafat, dah meninggal dunia, saya sebut. Beliau kalau 2 Ramadan, 2 Syawal tu terus dia puasa. Memang kalahlah dengan orang tua kalah kita. Nak buat macam mana? Akuilah kekalahan. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, jangan sampai tidak puasa 6 hari. Niat masing-masing. Puasa Tasu'a 9 Muharram dan puasa Ashura 10 Muharram. Puasa yang disunatkan setiap bulan sekali, seperti puasa pada pertengahan bulan, iaitu pada tarikh 13, 14, 15. Ini dipanggil hari-hari putih. Ayyamul bid. Ayyamu al-bid. Ayyam, hari-hari, bid. Bid maksudnya putih. Saya tak ingat ada kisah bid ni. Baik, tapi takut tak faham pula nanti kalau saya cerita ni, sebab ni cerita Arab. Cerita yang memerlukan bahasa Arab. Cuba saya cerita dulu, saya test, faham tak faham. Cerita ni berlaku dekat Jordan. Ni cerita betul, bukan cerita main-main ni.
Ayyamul bait, bait bayadat, bayat maksudnya apa? Abyad, putih. Ayyamul bait, hari-hari putih. Ada seorang budak kita Malaysia yang cerita ni berlaku dengan dia sendiri. Dia cerita kat saya, kawan dia tu pergi di Jordan, alhamdulillah belajar di Jordan, pergi kedai, dia nak beli telur. Ana uridu, dia nak beli, cakap nak beli telur dengan orang Arab. Ana uridu. Orang kata, uridu madha? Ish tabgha? Kamu nak apa? Ana uridu. Dia nak sebut telur tu, tak mari perkataan telur. Perkataan, walau perkataan telur, bait tu telur. Perkataan bait tu tak mari. Ana uridu. Sampai kawan ana tadi hang nak apa? Ana uridu. Telur tu dia tak sampai dalam ni memori dia. Ana uridu alladhi yakhruju min duburid dajjaj. Ana uridu alladhi yakhruju min duburid dajjaj. Ini bukan beli lagi, ni syarah terus. Aku ingin membeli sesuatu yang keluar daripada dubur ayam. Ni teringat ayat ni. Naam. Dan puasa akhir bulan tanggal 29, 28, 29, 30. Sebahagian ulama katakan kalau bulan itu tidak ada 30, bermulalah 27, 28 dan 29. Boleh dhabit kat situ. Saya nak cerita sedikit pengalaman. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada seorang sahabat saya sekarang duduk dekat Putra Haid. Dia pernah belajar kitab Penawar Bagi Hati dengan seorang kiai di Johor. Tak ingat nama Pak Kiai itu. Alim, Masya Allah. Dan amalannya luar biasa. Doanya luar biasa. Antara amalan yang dia pesan, jangan tinggal puasa 3 hari setiap bulan, iaitu hari putih. Tetapi kena mujahadah. Macam mana mujahadah dia? Hari ke-11, hari ke-10, malam ke-11 kan sahur tu. Makan 3 kepal nasi putih. Nasi putih tu 3 kepal, 3. 1, 2, 3. Dan air plain sahaja. Tak ada ayam goreng, tak ada. Sahaja. Esok 11 kan? Berbukalah puasa dengan 3 kepal nasi putih. Nasi putih yang baru lah, jangan yang malam tadi. Basi nanti sakit perut. Dan air plain water. Sahaja. That's all. Malam ke-12 sahur dengan 2 kepal nasi putih. Bukan bertambah banyak, mungkin kurang. 2 kepal nasi putih, air tetap sama. Air. Tak ada air cendol, tak ada air, kosong itulah. Bukanya nanti dengan 2 kepal nasi juga. Dan hari yang ke-13 sahur dengan 1 kepal nasi putih. Dan esoknya juga buka puasa dengan 1 kepal nasi putih dan air plain water. Setakat ni saya dah cerita benda ni mungkin dalam 7 tempat kot. Saya kongsi cerita ni. Tapi yang berceritanya belum buat lagi. Ini saja nampak. Elok juga siapa-siapa yang nak buat. Beliau seorang Pak Kiai. Saya tak sempat tanya namanya. Tu amalan orang sebegini. Saya nak tanya tuan-tuan, amalannya dalam Quran tak? Amalan ni ada dalam Quran tak? Tak. Ada dalam hadis tak? Tak. Boleh tak buat? Siapa kata haram? Siapa kata haram, bawa dalil. Kalau tidak, dia mendustakan atas nama Nabi. Jadi orang buat sebegini ni atas nama mujahadah. Mujahadah diri sendiri tidak salah sebab niat dia baik untuk bermujahadah. Niat yang baik. Jadi apa yang dibuat itu, kaedah menyebut lil wasaili hukmul maqasid. Kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Apa yang dibuat ini hukumnya mengikut apa yang diniatkan. Diniatkan baik tak baik? Baik, maka perbuatan ini jadi baik untuk dia. Sebab apa? Sebab dia tahan.
Kalau kita tengoklah macam mana. Masya Allah. Tadi petang saya dengar satu iklan di Radio Aikim. Nah, tak perlu sebut siapa yang berlakon itu, DJ jugalah, DJ Aikim lah. 1, 2, 3, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Yang macam jogging tu lah, 1, 8 kan, 6, 7, 8, 8 lagi. Lepas tu, tolong. Rupanya yang kat belakang tu iklan tu nak sebut, janganlah berjogging di awal pagi waktu bulan puasa. Maksudnya jogging yang berat-berat lah, yang berat-berat. Apa istilah sains dia? Dehydration. Lebih kurang lah. Ni jugalah. Janganlah sampai, boleh yang kata jogging tu, why not? Tapi jangan sampai melelahkan diri. Tahu berpuasa waktu tu kan. Tolong. Tak tolong orang. Hadirin kena tengok diri kita juga. So, apa yang saya sebut tadi itu pengalaman seorang Pak Kiai yang sangat alim. Kita nak bagi tahu, lihat betapa jauhnya kita dengan orang sebegini kan. Mujahadah mereka sampai begitu. Puasa yang disunatkan setiap minggu sekali, seperti puasa hari Itsnain dan puasa hari Khamis. Kenapa puasa hari Itsnain? Sebab Nabi ingat ketika itu baginda diputerakan dan wahyu pertama turun pada hari Itsnain. Dalam Sahihul Bukhari, ketika Nabi ditanya, an su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama an siyam yaumil Itsnain. Nabi SAW ditanya tentang puasa pada hari Itsnain. Faqala, maka Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Kerana pada hari itu aku diputerakan dan aku diturunkan wahyu yang pertama sekali. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, beliau katakan, ini isyarat daripada Nabi sambut maulid Nabi. Hadis ni isyarat daripada Nabi untuk sambut maulid Nabi. Tinggal lagi Nabi menyambut maulid dengan jalan puasa. Kita sambut maulid Nabi dengan jalan apa-apa jalan lah, apa-apa saja. Bermakna sunat menyambut maulid Nabi. Cerita ni panjang ni, kalau saya nak syarah tak habis kitab ni nanti lah. Hari Khamis, kenapa hari Khamis? Sebab hari itu diangkatkan akan amalan kita. Jadi dan Nabi suka ketika diangkat amalan itu, wa ana shaim, dan aku berpuasa. Satu lagi puasa yang tak sebut di sini, iaitu puasa Nabi Daud alaihi salam, iaitu puasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Makruh ni hampir-hampir kepada haram, tidaklah berdosa, tapi perkara ini dibenci oleh Allah, so sebolehnya kita tinggalkan. Seperti puasa pada hari Jumaat sahaja, atau Sabtu sahaja, atau Ahad sahaja. Senang ingat, Jumaat, Sabtu, Ahad ni dia bersendiri sahaja. Sebab dia makruhkan, ilah dia apa? Pada hari-hari tersebut adalah satu, puasa hari Jumaat sahaja makruh sebab dikhawatirkan, dibimbangkan dapat melemahkan amalan-amalan yang selayaknya dilakukan pada hari Jumaat. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Saya teringat satu kisah. Imam Bukhari ini, beliau dimimpikan oleh orang saleh. Orang saleh itu mimpi, dalam mimpinya melihat Nabi keluar daripada satu tempat berjalan. Jalan. Selepas itu, keluarlah Imamul Bukhari. Beliau berjalan mengikut footsteps Nabi tadi. Tak lari. Tapak kaki Nabi tadi tu, situlah dipijak Imamul Bukhari. Jadi ahlu ta'wil, orang yang boleh mentakwil mimpi, mereka katakan inilah dia nanti orang yang akan memelihara peninggalan Nabi. Ternyata firasat itu, telahan itu adalah benar. Memang
Imam Al-Bukhari orang yang sangat menjaga hadis. Kalau cerita berhadis panjang ya. Syarat-syarat beliau paling ketat sekali, paling payah sekali. Orang yang nak bagi tahu dengan beliau, itu hadis Nabi mesti berjumpa dengan orang tu. Mesti berjumpa, bukan dengar saja. Kalau sami' tu, tak. Kalau ruwiyah, diriwayatkan, beliau tak mau. Beliau nak haddathana, berkata pada kami, qala li, berkata padaku. Orang yang muhaddithin yang meriwayatkan padanya mesti berjumpa, mesti satu masa. Ada juga ulama lain tak semestinya satu masa. Yang penting dengar pun tidak mengapa. Kalau Imam Al-Bukhari contoh ya, kalau kita rakam, contohnya ada orang merakam kat sini ni bawa ke kampung, saya cerita dalam tu tak boleh. Dia mesti berjumpa betul-betul. Ketat. Sebab itulah hadis yang paling sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ceritanya panjang ya. Kemudian seorang lain bermimpi. Sebelum kewafatan Al-Imam Al-Bukhari, beliau bermimpi tentang Imam Al-Bukhari meninggal. Dalam keadaan orang salih ini pergi ke satu tempat melihat seolah-olah macam keramaian. Ada macam satu kumpulan orang ramai. Subhanallah, di situ dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilihat para sahabat yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian dilihat orang-orang yang salih. Lalu ditanya, apa hal? Kenapa kamu ramai-ramai sebegini? Kami menunggu akan jasadnya Muhammad. Siapa nama Muhammad? Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari adalah Muhammad. Itu sebelum beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, orang yang mimpi ni tadi lihat keadaan dia meninggal tu seperti keadaan yang pernah dia mimpi dahulu. Masya Allah. Kehebatan dan keagungan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Setiap kali kita baca hadis beliau ni, pahalanya mengalir ke buku amalan beliau. Masya Allah. Alimnya beliau sampai Imam Muslim satu masa. Yang peliknya hadirin, dalam 6 periwayat hadis ni, seorang je bangsa Arab, iaitu Al-Imam Abu Daud As-Sajastani, orang Makkah. Adapun Imam Bukhari bukan orang Arab, orang Bukhara dekat Rusia tu. Al-Imam Muslim bukan orang Arab, orang Naisabur, orang Iran, An-Naisaburi. Yang ketiga Al-Imam Tirmidzi, orang Tirmidzi. Barulah yang keempat Al-Imam Abu Daud As-Sajastani, orang Makkah. Kemudian An-Nasa'i bukan Arab, Ibnu Majah bukan Arab. Subhanallah. Lihat hadirin. Benarlah yang Nabi sebut, la farqa bainal arabi wala a'jami. Tidak ada beza antara orang Arab dengan orang Ajam illa at-taqwa, melainkan taqwa. Satu hari Imam Al-Bukhari diuji oleh orang. Berapa ramai yang menguji? 10 orang. Setiap 10 ulama ini akan tanya 10 hadis. Ulama pertama tanya, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Nak kata Imam Al-Bukhari, la a'rifu. I don't know. Tak tahu kawe. Kawe tak tahu. Soalan yang kedua, 10. Tak tahu. Oh, iyo. Satu dewan. Oh, mana email besar tak tahu. Malu ya. Embarrassing. Inilah. Subhanallah. Semua 100 hadis, semua beliau tak tahu. Orang lain dah macam pandang down. Look down. Sebenarnya ulama yang 10 orang ni tahu. Hebatnya ilmu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebab memang mereka purposely sengaja hadis tu ditukar-tukar sanad dia. Memang mereka sengaja. Sebab tu Imam Al-Bukhari tak tahu. Habis 100 hadis ini tadi, barulah Imam Al-Ghazali kata, ammal hadithul awal, adapun hadis yang mula-mula tu, fasanaduhu an hadha wa an hadha fulan an hadha fulan an hadha fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia betulkan sanad dengan matan. Barulah riuh satu dewan. Hadis kedua, amma al-haditsu tsani kadza wa kadza.
sampai 100 hadis. Sampailah ulama tadi 10 tadi itu sebenarnya ulama tu ada iri hati dengan Imam Al-Bukhari. Oleh mereka mengakui sungguh orang ini bukan orang biasa tapi orang luar biasa. Nah, yang boleh kita pelajari ini apa? Imam Al-Bukhari memang orang yang hebat. Yang kedua, ni ulama ni. Ulama hadis ni. Ni ulama hadis. Hasad dengan ulama yang lain. Jaga-jaga nah, jaga-jaga. Paling buruk yang berlaku kepada ulama kalau hasad dengan orang. Paling buruk. Mungkin mereka mencuri, mungkin. Mungkin mereka tak amanah ke, mungkin. Tapi hasad jangan. Sebab kalau hasad, dahsyat. Nah, kerana itu hadirin jaga-jaga. Penyakit hasad ni, jaga-jaga. Inilah sebab kenapa berlaku maksiat yang pertama di langit. Apabila Iblis hasad dengan Adam, tak mahu sujud kepada Nabi Adam. Pertumpahan darah yang pertama berlaku di muka bumi ini sebab apa? Sebab hasad. Qabil hasad dengan Habil. Nah, Masya Allah. Nanti dalam kitab Qathul Ghaib kita baca dahulu. Nah, ada disebutkan tentang perkara ini. Karena itu hadirin jangan hasad dengan orang. Hasad ini nak kenalnya senang sahaja. SMS. SMS. Itu je. Senang melihat orang lain susah. Susah hati dia melihat orang lain senang. Kalau orang tu dapat hadiah, dia yang marah-marah. Orang tu dapat gaji tinggi, dia yang kena darah tinggi. Tak pasal-pasal. Orang tu dapat duit banyak, lebih sikit, jalan-jalan pusing-pusing, dia pening kepala dan pusing-pusing. Kemuncaknya apa? Orang yang dihasad tu dibagi anugerah dan award. Lahirlah dia masuk award. Jaga-jaga hadirin. Al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Orang yang hasad tidak akan boleh memimpin. Imam Muslim sezaman dengan beliau, yang saya baca satu kisah, ketika Imam Al-Bukhari datang, Imam Muslim mengaji dengan beliau, maka jadilah Imam Muslim anak murid beliau. Apa yang berlaku? Kana yas'aluhu su'alas sabiy. Kana yas'aluhu su'alas sabiy. Adalah Imam Muslim bertanya dengan Imam Bukhari soalan budak-budak. Soalan budak-budak, apa maksud dia? Mengaji sungguh-sungguh lah. Soalan budak-budak, tanya yang mudah-mudah. Sebab itu nak tunjuk apa ni? Jangan pernah rasa sombong ataupun malu ketika menuntut ilmu. Mohon maaf ya. Kita segan juga dengan Ustazah Hindon. Beliau yang patut duduk kat sini. Saya yang mendengar beliau dengan usia beliau begitu. Tapi dengar juga majlis ilmu. Masya Allah. Semua juga ni Bambang Haji, semua yang dah janggut putih-putih semua sekali itu. Masya Allah. Imam Sayyidina Umar pernah pesan, ni pegang betul-betul nasihat beliau. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau pernah pesan, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Ingat pesanan beliau, man raqqa ilmuhu raqqa wajhuhu. Man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa sebut ni? Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, man raqqa wajhuhu, siapa nipis mukanya, raqqa ilmuhu, nipis juga ilmunya. Siapa nipis muka kat sini? Sayyidina Umar bagi tahu, siapa yang nipis mukanya, nipis juga ilmunya. Cuba tengok muka masing-masing. Bukan, maksudnya siapa yang malu menuntut ilmu, maka sedikitlah ilmunya. Siapa yang nipis mukanya, malu menuntut ilmu, nipis juga ilmunya. Tapi kalau orang yang rajin menuntut ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Seperti siapa? Seperti Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma.
Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ahlul bait, tapi beliau menuntut ilmu tak malu. Akhirnya di dalam kitab Al-Minhajus Sawi fi Syarhi Tariqah Ali Ba'lawi yang ditulis oleh Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid, beliau akhirnya menjadi orang yang alim, tambah lagi berkat doa Nabi, Allahumma allimhu, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan beliau, dalamkan ilmu beliau, pemahaman beliau dalam agama, dan ta'wil, boleh mentakwil, boleh mentafsir. Nah, akhirnya beliau jadi orang yang sangat alim. Apa kata beliau? Kata beliau, dhalaltu taliban fa'uzistu matluba. Beliau kata, aku menghina diriku ketika aku menuntut ilmu, tetapi aku menjadi mulia ketika ilmu ku dituntut. Dhalaltu taliban fa'uzistu matluba. Beliau pernah pergi ke rumah guru beliau, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ada yang mengatakan Zaid bin Thabit. Gurunya naik unta, beliau jalan di belakang unta. Belakang unta, bukan depan unta. Menghinakan dirinya. Kenapa guru tanya? Masya'nuk. Guru dia tanya. Masya'nuk. Kenapa buat sebegini? Beliau jawab, hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina. Begitulah kami diajar untuk menghormati guru-guru kami. Gurunya habis hujah dah, tak boleh dah. Walal ahlul bait ini. Ahlul bait kan tinggi. Ni kedudukan. Jalan sampai di tempat yang dituju, turun Sayyiduna Ubay bin Ka'ab, ada yang mengatakan Zaid bin Thabit, terus dicium tangan Ibnu Abbas. Dicium tangan. Jadi anak murid jadi kurang selesa. Kenapa ni Tok Guru? Tengok win-win situation. Sama-sama bijak. Tadi kan gurunya dah habis hujah. Jadi ni sekarang ni guru dia jawab, dia pula habis hujah. Hakadha ulimna an nahtariba bi ahli baiti rasulina. Begitulah kami diajar untuk menghormati ahli keluarga Rasul kami. Habis, tak ada hujah dah. Orang zaman dulu luar biasa. Naam, kata Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mereka, la yasum ahadukum yawmal jum'ah illa yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Janganlah kamu berpuasa pada hari Jumaat sahaja, kecuali jika kamu akan berpuasa satu hari sebelumnya, iaitu hari Khamis, atau satu hari setelahnya, hari Sabtu. Gembarnya, unless memang hari itu jatuh pada hari tertentu. Contoh, hari Jumaat tu jatuh pada nisfu Sya'ban, boleh puasa nisfu Sya'ban. Maksudnya boleh Jumaat sahaja. Ataupun ia jatuh pada hari Arafah. Hari Arafah, hari yang kita kata sunat tadi kan, boleh Jumaat sahaja. Tapi ini tak ada kena mengena saja-saja, makruh hukumnya. Sah tapi makruh. Naam. Muka surat 27, puasa pada hari Sabtu sahaja atau pada hari Ahad sahaja hukumnya adalah makruh. Sebab kerana orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, sebab itu mereka pergi dekat apa nama tempat peribadatan Yahudi itu, Kak Aja, Mak Aja, Jusu, Sainab, sebutannya Senop. Kalau orang Kristian kita tahu church. Kalau Jews, khilaf ulama. Orang-orang Nasrani mengagungkan hari Sabtu, hari Minggu. Dulu saya sebelum masuk sekolah agama tingkatan 1, saya sekolah Kristian dulu di Sarawak. Sebelum saya masuk ni, Ustazah Hindun masuk sekolah agama tu, insya-Allah Allah pilihnya. Saya masuk sekolah Kristian dulu. Saya tahu sedikit. Hari Sabtu memang mereka pergi dekat church. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturida alaikum. Rawahu Tirmidzi. Guru kita sebut apa ni? Tirmidzi. Ada yang baca Turmudi. Yang paling tepat Tirmidzi. Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali atas hari yang telah diwajibkan untuk kalian, untuk kamu berpuasa. Lain halnya jika digabungkan dengan satu hari sebelumnya, hari Jumaat, ataupun satu hari setelahnya, hari Ahad, maka hukumnya tidak makruh.
Apa tujuan kita cerita ni, makruh, haram ni supaya ditinggalkan. Kalau wajib dengan sunat supaya dibuat. Itulah juga hikmah kenapa dalam sifat 20 kita mengaji sifat mustahil. Kenapa sifat mustahil? Satu, memang itu manhaj Quran. Quran bila sebut wajib, sebut juga mustahil. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kan? Wa tawakkal 'alal hayy. Bertawakkallah kepada Allah yang hidup, itu sifat wajib. Alladzi la yamut. La yamut itu mustahil. Nah, itu manhaj Quran. Yang kedua, kaedah menyebutkan al-asya' la tattadihu illa bi adadadiha. Sesuatu perkara tidak akan jelas kalau tidak ada lawan dia. Kalau saya katakan kertas ini warna putih, tu tak kuat lagi, tu tegas, tak hitam. Betul. Saya lelaki, belum kuat lagi tu. Jangan-jangan PON. Jangan-jangan tak perempuan, sah lelaki sejati. Dia gitu. Sebab itu al-asya' la tattadihu illa bi adadadiha. Itulah tujuan kita mengaji sifat mustahil. Kenapa? Jangan kita beriktikad Allah macam tu. Kalau Allah macam tu, kafir. Kalau solat, kenapa kita belajar perkara yang membatalkan solat? Supaya jangan buat perkara tu. Haji, perkara yang membatalkan haji, supaya jangan dibuat benda tu. Kalau buat, bungkus lagu tu lah haji kita pun. Same goes to al-aqidah, and it could be very sensitive, even more and more, much more. Kenapa? Sebab kalau yang fiqh, kalau kita buat batal, buat lagi, batal, buat lagi, batal, buat lagi. Tapi kalau aqidah, batal aqidah. Sensitif. Naam, haram terbahagi menjadi dua bahagian, iaitu haram dan sah. Dia haram tapi sah. Puasa seorang isteri tanpa izin suaminya, puasa sunat. Kalau puasa wajib tak apa, minta izin lah. Kenapa? Mohon maaf ni dalam bahasa fiqh, takut-takut suami itu ada keinginan. Takut-takut, especially orang yang baru kahwin. Kalau orang dah lama tak apa, cucu 12, tak apalah, izinkanlah. Mohon maaf. Haram dan tak sah, dahlah haram, tak sah lagi. 5 masalah, 5 perkara. 1, puasa pada hari raya Aidil Fitri 1 Syawal. Yang ni jangan cerita panjang ni sebab kita in the mood of Ramadan. Kalau cerita Syawal nanti tak sedap pula ya. Tak boleh. Hari ini memang Allah suruh kita bergembira, wajib bergembira. Kalau tak bergembira haram lebih kurang Aidil Fitri, kembalilah fitrah. Sebab fitrah kita dulu tak berdosa. Kembalikan dia dengan kita berpuasa, kita bersihkan dan sebagainya. 1 Syawal. Puasa pada, saya teringat dahulu waktu Maulid setiap malam Jumaat tu kan. 3 tahun juga saya sedar tak sedar dekat Radio Hakim. Setiap kali kami bersiaran live tu, adalah selalunya ada 2 orang yang tak pernah miss. 1 Aidil Adha, tak ingat saya tapi lebih kurang nama Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Tak pernah miss nama dia tu. Dia tafaul lebih berkat hari tu. Puasa pada hari raya Aidul ataupun Aidul Adha. Aidul Adha tu hari raya haji. Sebab kenapa dia sebut hari raya haji? Orang haji yang hari raya. Sebab itu lebih kepada perayaan orang haji ketika itu. Kita adha, sembelih. Sebab kita di Shah Alam ni kita sembelih. Sebab itu kita sebut hari raya adha. Haji pun sama je. Tolong diingat sebelum saya lupa. Untuk hari raya Aidil Fitri dan hari raya haji, tolong diingat. Apa beza dengan hari Jumaat? Hari Jumaat sunat pakai pakaian yang berwarna putih walaupun tidak baru. Hari raya
kedua ni Idul Fitri ataupun Adha, sunat pakai yang baru walaupun tak putih. Ulang balik, hari Jumaat sunat pakai pakaian putih walaupun tak baru. Tapi hari raya dua tu sunat pakai yang baru walaupun tak dah adalah mula dah ada berencana dah ya. Banyak baju apa, warna apa. Nah, memang sunat. Tak apa spend sikit duit sebab kita nak ambil yang sunat itu. Dalil dilarangnya berpuasa pada 2 hari raya di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an siyam yawmain, yaumil adha wa yaumil fitri, rawahu Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari. Satu, hari raya Aidil Adha, hari raya haji itu, dan hari raya Aidil Fitri, haram hukumnya. Yang ketiga yang haram dan tak sah, puasa pada hari tasyriq. Jangan baca tasyrik, tapi tasyriq qaf besar. Kalau duduk tu duduk tawarruk, bukan tawarruq. Bezana. Kalau masbuq bukan masbu', bukan masbuq. Kita tak payahlah nak sebut kamu masbuq ya. Janganlah sebut begitu. Yang penting kita faham perkataannya tu masbuq, yang didahulukan. Sebab dia ketinggalan 1, 2, 3 rakaat. Masbuq, syaraqa, sebab waktu tu terkeluar harinya tu jelas ya, matahari. Kemudian apa yang saya sebut tadi tu? Tawarruk. Jangan sebut tawarruk, duduk tawarruk tu lah. Duduk tu paling sunat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i untuk akhir solat. Duduk yang begitu. Paling sunat ialah ditegakkan kaki menjadi 90 darjah. Kalau guru kami Syekh Nuruddin, beliau sungguh-sungguh jaga kaki tu. Cuma tengok orang jugalah. Ada orang yang sakit kaki, ada orang yang badannya besar. Jadi tak apa nak boleh buat, tapi buat juga semampunya. Kalau tak boleh juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Pada hari-hari tasyriq, iaitu 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Dalil dilarangnya berpuasa pada hari tasyriq di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa salatin, fala yasumanna fiha ahad." Rawahu Abu Ya'la. Hari tasyriq adalah hari makan dan minum dan solat. Dan janganlah ada seorang pun dari kamu yang berpuasa. Makan seadanya, minum dan sembahyang, sebab banyak buat amal pada hari itu. Antara yang paling bagus apa? Iaitu menumpahkan darah. Darah apa tu? Dengan darah sebarang, darah korban. Puasa yang nombor 4, puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, dari hari ke-16 sampai akhir bulan. Tak boleh. Kalau sebelumnya tidak berpuasa. Kalau adalah puasa beberapa hari sebelumnya, boleh. Nanti kita lihat syarahan guru kita kat bawah ni. Saya mendengar ini daripada beberapa guru. Kalau ikut guru saya Syekh Nuruddin, hukumnya makruh. Kalau ikut guru kita Al-Marhum Syekh Sayyid Fadli Yamani, hukumnya haram. Dua-dua ada hujahnya. Itulah yang nama fuqaha, masya-Allah. Kita hormat pada kedua-duanya, masya-Allah. Naam. Nanti kita lihat faedah tu tentang hari, kenapa dikatakan pertengahan Syaban tu tak boleh. Puasa pada hari syak, iaitu syak ni maksudnya ragu-ragu ya, iaitu pada hari ke-30, because hari tu kita tak tahu today tomorrow will be the fasting day or not. So kita masih confused ketika itu. Pada hari ke-30 pada bulan Syaban, apabila sebahagian muslimin melihat hilal, maksudnya bulan sabit, akan tetapi masih diragukan, masih ragu-ragu lagi, belum confirm,
atau yang melihat termasuk orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya di hadapan hakim seperti anak kecil dan perempuan. Nah, ada perbahasan khas ni. Kenapa perempuan tak boleh jadi saksi? Ada perbahasan khas ni. Faedah. Berpuasa pada pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak. Ada kaitan 4 dengan 5 di atas. 1. Berpuasa setelah pertengahan Syaban maksudnya 16 ke atas. 16 ke atas. 15 itu memang 15 itu kita kena puasa, sunat. Maksudnya hari 14. Hari 14 malam tu malam apa? Malam tu malam 15. Hadirin, ini kalau mudah-mudahan jangan dilupakan. Kat mana saya nak padam ni? Semua penting-penting ni. Padam yang sini je lah yang orang lain tulis ni. Rajab, Syaban, Ramadan. RSR. Rajab, Syaban, Ramadan. 3 bulan ni 3 bulan adik-beradik. Hebatnya bulan Ramadan didahului dengan 2 muqaddimah bulan yang besar, iaitu bulan Rajab dan bulan Syaban. Ulama katakan bulan Rajab bulan bercucuk tanam. Bulan Syaban bulan siram, menyiram tanaman tadi. Dan bulan ni bulan memetik. TSM. Lagi jangan bertukar lah. Saya bubuh-bubuh lagu tu je supaya masa kita dapat disingkatkan. Jangan pula TS Muhadir. Jangan. Kena bubuh sendirilah. Mulianya bulan Rajab ada pada 10 yang awal. That's why pada malam 1 Rajab, malam yang Imam Syafi'i sebut dalam kitab Balaghani anna khamsata layalin, telah sampai kepadaku sesungguhnya 5 malam la turaddu doa. Doa itu tidak ditolak. Salah satunya fi awwal Rajab, 1 bulan Rajab. Istimewanya bulan Rajab ada pada 10 yang awal. Istimewanya bulan Syaban ada pada 10 yang pertengahan. That's why di sini ada apa ni? 15 Syaban. Istimewanya bulan Ramadan ada pada 10 yang akhir. That's why di sini ada apa ni? Lailatul Qadar. Tengok hadirin, cantik ulama buat. Ini 15 Syaban, hari ke-14, malam ni, sini ni. Malam tu namanya malam malam nisfu Syaban. Jadi bila masuk Syaban, Nabi sebut apa? Idza tafa Syaban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila telah berlaku malam nisfu Syaban, maka hendaklah kamu bangunkan malamnya, malam ke-15 tu, hari 14, 15. Wa sumu naharaha, berpuasa esok hari. Bermakna hari 15 tu memang sunat puasa. Cuma siapa yang tak puasa hari tu, tiba-tiba puasa hari 16, tu kata ulama. Ada yang kata haram terus. Tapi siapa yang dah puasa 15 tu, silakan. Dia gembar kata boleh. Mari kita lihat faedah pertama. Berpuasa pada pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak. Berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak, hukumnya adalah haram dan tidak sah. Ini guru kita pun pegang pendapat ini. Pertengahan bulan Syaban yang maksudnya apa? Pada 16 ke atas. 15 tu memang sunat puasa. 16 ke atas. Setelah pertengahan bulan Syaban, boleh buat dhabit kat situ, takut keliru. Setelah pertengahan bulan Syaban, setelah 15 Syaban. Buat dhabit dulu. Buat dhabit. Sebab itu kalau kita mengajar sifat 20, bila sampai pada sifat qidam, paling bagus kita terjemah apa? Tidak ada permulaan, tidak ada awal bagi permulaan Allah. Itu paling bagus. Kalau kita terjemah sedia, boleh juga. Tapi tidak ada kalimah nafi dekat situ. Walhal salbiyah tu insilab, salbun. Itu menafikan sesuatu yang tidak layak bagi zat dan bagi sifat Allah. Sebab itu siapa nak mengajar sifat 20 sama-sama kita
dahulukan bila kita menterjemah 5 sifat itu: qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Mulakan dengan perkataan tiada, barulah nanti kita letak tiada awal bagi permulaan Allah, dalam kurungan sedia ada, itu yang paling baik. Tiada akhir bagi wujudnya Allah, ataupun tiada binasa bagi wujudnya Allah, dalam kurungan kekal. Jangan kekal dahulu, sebab kita nak nampak maksud. Kan saya terjemah malam tadi, kita cerita erti dengan maksud beza, ya. Faham lagi yang datang semalam tu? Ke dah lupa? Cendoi makan bubur lambuk habis semua. Nah, kalau lupa ingat, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Saya cerita semalam erti dengan maksud kalau dalam bahasa Melayu sama, tapi sebenarnya ada beza, ya. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang disembah selayaknya melainkan Allah. Maksudnya hanya Allah Tuhan yang sebenar. Apa maksud? Biar kita bubuh maksud dulu. Maksud qidam tu, tu barulah terjemah belakang. Haram sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau tidak berpuasa 15 tu, dan sebelumnya pun tidak. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kalau orang kata, kenapa Imam 4 mazhab tak bubuh hadis sahih Bukhari? Kenapa Imam 4 mazhab dalam kitab mereka tidak tulis ataupun tidak bubuh hadis sahihul Bukhari? Kalau orang tanya soalan macam ni, bukan nak kata apa, kena gelak dulu orang tu. Dapat tak jawapan? Kan kita nak suruh tahu, malam esok kita bagi tahu jawapan. Begini, kalau orang tanya kenapa tuan, kenapakah Imam 4 mazhab itu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dalam kitab karangan mereka contohnya, kenapa mereka tidak letak hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Kenapa? Patutnya letaklah. Ni orang yang baru-baru ni lah selalu kata macam tu. Kalau tanya soalan macam ni, bakal kena gelak ulama gitu, ya. Tuan-tuan tahu tak kenapa kena gelak? Kena bagi tahu malam esok jawapannya. Malam ni juga takut mimpi. Siapa dulu Imam Bukhari dengan 4 mazhab itu? Itu saja. Imam 4 mazhab tu jauh lebih dahulu daripada Imam Al-Bukhari. Itu saja jawapannya. Imam Bukhari habis meninggal Imam Ahmad, jauh beza tahunnya. Baru datang dilahirkan Imam Al-Bukhari. Itu sahaja jawapannya. Contoh, ada seorang syekh bertanya pada orang umum macam ni, Nabi pegang Quran tangan kanan, tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang Quran tangan kanan ke tangan kiri. Riuh orang kata tangan tekan tangan kanan, sebab dalam Syama'il sebut kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi. Baca hadis lagi tu. Adalah Nabi suka menganan-nganankan ketika pakai kasut, ketika pakai bersikat dan seluruh akan perbuatannya. Jawapan kami kanan. Masya Allah, semangat. Jadi Syekh tu tanya, zaman Nabi ada Quran, tak ada Quran? Syekh tu saja nak trick. This what's called the tricky question. So you are now being trapped in that trick question. So mana ada Nabi pegang Quran tangan kanan, tangan kiri? Mana ada Quran zaman tu? Nak pegang lagu mana? Itulah, itu sahaja soalan-soalan untuk menyegarkan minda aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama syaumas syakki faqad asa Abul Qasim." Rawahu At-Tirmidzi.
barang siapa yang berpuasa pada hari Syak 30 Syaban tadi, maka dia telah menentang syarak Abu Qasim. Tapi dalam perbahasan di ceritanya panjang ya. Macam bagaimana kalau orang yang dah selalu berpuasa ataupun orang yang dalam keadaan tertentu, kita baca kat sini. Muka surat 29. Walaupun tegahan itu agak keras, tapi ada juga sebahagian ulama yang membolehkan dengan alasan yang tertentu. Berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak hukumnya haram dan tidak sah, kecuali lagi. Tengok tu ulama kan. Sebab itulah hadirin, kalau baca kitab fiqah ni jangan terus menghukum, jangan. Fiqah ni apa maksud fiqah? Al-fiqh ni adalah kefahaman. Kefahaman saya dengan tuan-tuan tak semestinya sama. Walaupun nas itu sama, tapi pemahaman kita tak sama. Saya bagi contoh ya. Ketika Quran mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan orang-orang yang wal mutallaqat, orang yang kena talak itu hendaklah dia menunggu sampai 3 quru'. 3 quru'. Berbeza mazhab. Ada mazhab kata 3 quru' ni 3 kali bersih. Ada kata 3 kali haid. Macam mana? Tak ada macam. Itulah dia ulama. Jangan sebarang. Tanya dengan ulama. Bila tanya dengan ulama, ulama katakan, "Naam, ini yang dikatakan qat'iyyut thubut, dhanniyut dilalah." Qat'iyyut thubut. Sabit iaitu memang qat'i sebab datang daripada Quran. Qat'i itu sumbernya itu memang tak diragukan lagi. Qat'iyyut thubut. Tapi dalilnya dhann. Dalilnya itu bersifat dhann. Dhann maksudnya banyak makna. Not only one meaning. Could be various. Not only one meaning. Itu maksudnya dhanniyut dilalah. Itu bukan sebarang hadirin. Bukan senang nak keluarkan hukum tu. Saya pernah sebut ke? Belum sebut, tak tahu saya. Quran sunnah tu seperti kayu balak. Quran dan hadis seperti kayu balak. Pokok kayu balak tu, kalau pokok kayu balak dah terbayang dah. Nak buat rumah, nak buat sampan, nak buat periuk, nak buat almari, kerusi, whatever. Tapi kena ada alat nak jadikan dia meja. Kena ada alat nak jadikan dia mangkuk. Bukan terus buat begitu sahaja. Alat tu tadi apa? Itulah namanya ilmu alat. Ilmu bahasa Arabnya, mantiq bayannya, fiqh usulul fiqh, hadis tafsir. Jadi kita akui diri kita lah. Kalau kita bukan tukang kayu, jangan cuba-cuba. Jadi serahkan kepada ahlinya. Situ kita letak fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu yang kita unik tadi sebut. Tadi kan dah kata haram kecuali pada 3 masalah. Maka hukumnya boleh dan sah pula dah. Tadi kata haram sungguh-sungguh. Ini boleh dan sah, iaitu jika puasa wajib seperti puasa qada, puasa fardu atau sunat atau kafarah, boleh hari Syak tu. Jika puasa rutin seperti terbiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, maka tetap boleh dilakukan meskipun setelah pertengahan bulan Syaban yang kena pada hari Isnin ataupun Khamis, boleh. Jika bersambung dengan tanggal 15 Syaban tadi, sambung, maka boleh baginya berpuasa pada 16 Syaban dan seterusnya. Apabila terputus tidak berpuasa, maka tidak boleh pada hari berikutnya untuk berpuasa. Contoh, 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 ayam golek pula dah mai. Kita tu dia tak tahan. Cendol pula sebelah dia. Ayak Bandung dengan kerima. Tak ada apa dah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ma'assalamah. Masya Allah. Kesimpulan, faham tadi kalau kata 18 tadi dah makan, tak boleh sambung lagi 19 and onwards. Tak boleh. Kesimpulan keadaan dan hukum puasa di hari Syak. Saya ingat dalam 15 minit lagi kita soal jawabnya sebab kita dah janji malam tadi. Kalau boleh tulislah elok supaya dapat banyak. Yang nak bertanya kalau boleh tulislah, lebih elok.
Jika bersambung dengan tanggal 15 Syaban, maka boleh baginya berpuasa pada 16 Syaban sudah. Kesimpulan, keadaan dan hukum puasa di hari Syak, iaitu hari ke-30 pada bulan Syaban. Bulan lain tak ada Syak. Bulan ni je lah 30, sebab kita tak tahu esok to be Ramadan ataupun tidak. Apabila sebahagian muslimin melihat hilal bulan sabit sebahagian, akan tapi masih diragukan, tak pasti lagi, ada 3 keadaan. Jika yakin dengan kebenaran khabar dari seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, orang tu orang yang fiqah, tuan imam orang yang sangat kita percayai, guru kita kan, maka hukumnya adalah wajib baginya untuk niat berpuasa Ramadan. Dan wajib untuk berpuasa dan hukum puasanya adalah sah walaupun esok harinya tidak terbukti bulan Ramadan. Walaupun ni setelah dia berpuasa. Nah, kalau ternyata tengah puasa tak boleh juga, sebab belum masuk waktu. Nah, dia dah habis dah puasa hari itu. Tengok-tengok maghrib makan roti John. Orang kata, Syekh, actually 30 hari bulan tu ya akhi, sah puasanya tadi. Tapi kalau dia tengah berpuasa tengah hari, memang bukan 30, tak boleh dia meneruskan, sebab hari itu bukan waktunya untuk berpuasa. Contoh zuhur lah, zuhur. Zuhur sembahyang pukul 11. Boleh? Menangis-nangis sembahyang zuhur. Sembahyang apa ni Ji? Sembahyang zuhur. Masya Allah, bagus betul lah Ji ni. Ji, baru pukul 11. Tak, ini qada yang 20 tahun dulu. Itu tak apa. Jika memiliki perkiraan yang kuat atas kebenaran khabar dari seseorang, dia rasa, insting dia rasa boleh percaya ni. Boleh percaya. Ada juga tak boleh percaya, tapi insting dia lebih kuat. Daripada seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah sah untuk niat berpuasa Ramadan. Dan sah untuk berpuasa dan hukum puasanya adalah sah jika pada malam harinya terbukti bulan Ramadan. Dan jika tidak terbukti, maka tidak sah puasanya. Ini untuk yang tidak kuat. Yang kuat tapi tak yakin, kira dhan lah ni. Jika ragu syak, dia yakin dhan dan syak ni syak. Jika ragu dengan kebenaran khabar daripada seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya ragu-ragu tadi adalah haram untuk niat puasa Ramadan dan haram untuk berpuasa, dan hukum puasanya adalah tidak sah meskipun esok harinya terbukti bulan Ramadan, sebab dia berpuasa dalam keadaan ragu-ragu. Sekarang ini tak timbul dah benda ni, sebab zaman moden ni kita dengar sahaja penyimpan moho besar, raja-raja Melayu. Tak timbul dah benda ni. Tapi di kampung saya dulu ada seorang, Tiara sungguh dia. Dia kapten. Dia kapal ni, dia kapten. Dia tahu. Dia tengok bintang ni. Dia tahu. Ayah saya juga tahu ya. Ayah saya nelayan. Dia tahu kalau air pasang macam ni, insya-Allah 29. Ni 30. Saya kenalan, saya call ayah dulu. Macam mana Pak? Saya puasa ke tak? Tapi biasanya hadirinnya, apa yang diletak dalam kalender kita ni biasanya tepat. Sebab ia dibuat dengan hisab dan ru'yah. Asal, muqaddam. Akan nanti pada 29 tu akan balik, teropong balik. Tapi biasanya betul. Sebab alhamdulillah Malaysia kita punyai ahli falak yang memang muktabar. Insya-Allah. Jadi tak payah risaulah. Naam. Tapi kalau orang yang pandai ilmu bintang tadi, kalau dia tengok memang bagi ilmu dia, memang ilmu dia betul lah, wajib dia berpuasa untuk diri dia. Kita pula tengok orang ni macam mana, fiqah tak fiqah. Fiqah wajib kita ikut. Tak fiqah tak. Dia minum berlari ke berdiri? Dia ni minum berlari ke berdiri? Berdiri bagi masyarakat Melayu itu tak fiqah. Bagi masyarakat orang barat boleh kan? Di situ tengok juga yang nama norms. Dia tengok pada uruf. Kesimpulan masalah di atas telah dijelaskan dalam kitab Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, iaitu wahasiluhu sama saja. Ini yang Arab ni terjemahan dia ada sebelah ni. Yang kita baca 29 tadi. Saya tak baca lagi ya, supaya kita ringkaskan. Faedah yang kedua, boleh tuan-tuan sediakan untuk soalan tadi. Kalau dah ada kertas, saya terus jawabnya. Kalau dah ada tak?
Kalau ada, terus jawab. Kalau tak, saya nak sambung lagi. Sebab saya berusaha untuk saya datang tepat sebelum pukul 11 dan saya akan berhenti tepat pukul 12.30. Itu yang saya insya-Allah berusaha dan saya cuba nak tunaikan. Sementara menulis soalan, tak mengapa, tanya live pun tak mengapa. Nanti hadirin, siapa yang belum dapat buku ni, dapatkan dekat depan. Kalau ada lah, tak pasti pula saya tengok tadi. Sebab malam tadi ada yang lebih sebenarnya. Yang ini ada lebih malam semalam. Siapa yang tak dapat lagi, silakan ambilnya. Saya tetap free je yang ni. Tapi yang ini tak free ni. Ini ada juga di luar tu, ada juga. Dalam kotak tu tak banyak yang 45. Kalau tak silap saya 55. Di situ ada permasalahan banyak. Hatta kalau tuan-tuan entah soalan yang nak ditanya ni ada dalam ni semua. Sebab memang dalam ni saya kumpul soalan yang common ditanya orang. Saya bagi contoh ya. Berbuka puasa. Dimisalkan waktu berbuka di Selangor ialah pada pukul 7.25 malam. Ketika seseorang balik ke Kuching, Sarawak, tahu tak kenapa orang ni tulis Kuching, Sarawak? Seseorang tu Bobit Ustaz Muhadir. Ini yang kata kalau mengaji cara talaqi ni, kita tahu ibarat. Ketika seseorang balik ke Kuching, Sarawak, siapa seseorang itu? Kenapa harus Kuching, Sarawak, tidak kok dia yang Kedah? Sebab saya dia orang Kuching. Tengok Mak Ajah dah boleh syarah dah. Sini saja berapa dah dapat ilmu tu. Waktu berbuka di sana, di mana? Di Kuching, ialah pukul 6.40 malam. Ini betul ni, sebab di Kuching awal daripada Selangor. Waktu manakah yang akan dia ikut? Agak-agak waktu mana? Jawapan dia. Jawapannya ialah 2 paragraf. 2 paragraf jawapan dia ni. Baca sendiri ya. Kalau saya jawab nanti tak ada orang beli. Gurau saja. Suka. Jawapannya ialah ikut waktu di mana kita berada. Kita berada di Kuching, ikut Kuching lah. Jadi seronok tak? Sahur dekat Selangor, fly Kuching awal. Tapi kalau sebaliknya, meleleh ayak mata. Taib. Adzan dan berbuka, saya saja baca ni supaya tahu sedikit apa yang dihidangkan dalam buku ni. Kalau tuan-tuan beli tak rugi itu Apakah perlu menunggu adzan sehingga habis kemudian barulah berbuka puasa? Agak-agak jawabnya macam mana? 2 paragraf ni. Orang adzan, kita nak tunggu sampai habis ke tak? Jangan-jangan sebelum adzan. Semangat nak makan ya. Tambah lagi makan ramai-ramai. Hadirin, makan dekat Malaysia ni kira mewah lah ya. Kalau kita pergi Makkah Madinah, makanannya ya Allah benar ringkas sangat. Roti tu dibagi 4. Kemudian kurma mungkin 3 biji. Kemudian air nak air apa ni, teh yang ada cengkeh tu itu saja. Tapi Masya Allah, kadang-kadang diletaknya mayonis kat situ, diletaknya makanan Arab apa semua sekali. Tapi kegembiraan tu luar biasa kan. Jadi kalau kat sini siap dengan ayam lagi, udang lagi, kemudian nasi biryani lagi, dalam tu ada kambing lagi. Masya Allah. Kalau makan ramai-ramai tu pandai-pandailah kita ambil ya, agak-agak yang kita boleh makan lah. Jangan membazir. Sebab apa? Manalah tahu yang lebih kita ambil itu sebenarnya hak orang lain. Kalau kita ambil, saya tak tahulah makanan kat sini. Macam ni kat sini macam nak kaut kan? Bungkus tak apa. Bungkus lebih, setengah tempat bungkus lebih baik ya. Sebab apa? Memang itulah. Takut kita, kan kadang-kadang kita selalu ambil lebih kadang-kadang ya. Saya di sekolah dahulu selalu jadi mangsa. Di sekolah dulu, kami sekolah agama mengaji macam ni, ada prep malam, study malam dipanggilnya. Oleh kerana sekolah agama penuh, saya cerita ni sebab nak tunggu soalan. Jadi sementara ni bila balik malam tu kami ada minum malam. Bila minum malam saya ingat lagi, kalau time minum malam
dengan cucur udang, selalu saya dapat cucur je udang tak dapat. Sebab udang tu mesti berlubang tengah tu. Diambil orang. Nah, baik, alhamdulillah. InsyaAllah. Silakan hadirin. Kalau nak lebih cepat, di rumah dah tulis dah. Nah, bawa kat sini kita jawab. Memang malam ni kita peruntukkan 15 minit kita ni. Sekadar saya nak bagi tahu kitab ni, siapa yang nak ambil dulu tak mengapa. Contohnya tak bawa duit kan, ambil dululah. Nanti bayar malam esok. Tapi bayarnya malam esok, jangan tahun depan. Sungguh-sungguh. Sebab saya bawa yang orang punya, bukan saya punya. Nah, siapa yang nak ambil dulu nanti silakan kat baca. Kalau boleh minta seorang tolonglah letak kotak situ ke malam esok. Dia yang datang pun mesti orang yang sama kan. Kemudian letaklah duit dalam tu. Berapa harganya ni? Harganya 17. Malam ni kita bagi special ya. 20. Malam Ramadan kan pahala besar. Malam ni 15 ya. Siapa yang nak ambil silakanlah. Baik, buku ini. Sebelum saya baca soalan, siapa yang ada buku ni tolong tanda dulu, sebab malam esok setiap kali kita mengaji untuk malam-malam yang berbaki ni, saya nak kita sama-sama baca supaya buku ni ada manfaatnya. Siapa yang ada buku ni lihat dulu. Tanda dulu. Kita tak baca, tanda saja. Siapa yang ada buku ni, kalau ada di belakang ambil, siapa yang belum. Yang ada buku ni muka surat 11. Letak sini nah. Muka surat 11. Malam esok kita akan baca 5 bacaan setiap kali mengaji malam. Pembukaan. Tanda dulu, malam ni tak baca. Muka surat 11. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tanda sudah. Bacaan kedua malam esok sama-sama baca. Muka surat 18, Sayyidul Istighfar. Muka surat 18, Sayyidul Istighfar. Habis. Bacaan yang ketiga, muka surat 23, salawat untuk mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pada muka surat 29. Ingat saja tadilah 11, 18, 23, 20 9. Yang kelima tak ada kat sini. Yang kelima tak ada sini, tapi ada dekat sini. Saya bila tulis ni dulu, ini baru saya tulis. Ini tulis dahulu siap. Nah, baru kitab ni tulis siap. Bacaan kelima ada dalam ni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan. Nah, tu ada dalam buku ni ya. Dalam buku Kak Ajah tu. Kak Ajah selalu datang majlis ilmu saya nah. Boleh photostat dengan beliau nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha untuk pukul 12.30. Kalau tak sempat ni habis, kita sambung akan datang. Malam esok akan datang macam jauh sangat nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon penjelasan berkenaan solat sunat. Adakah solat sunat seseorang diterima jika solat-solat 5 waktu yang tidak dibuat sebelum ini selama mana solat-solat ini tidak selesai di qada? Jawabnya insya-Allah diterima, tetapi kurang afdal. Kenapa harus kita sembahyang sunat sedangkan yang wajib dulu, yang wajib kita tidak tunaikan? Sunat itu sunat, wajib itu wajib. Sebab itu pendapat paling kuat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, malah ada yang katakan haram. Nak katakan tidak diterima tu tidaklah. Tapi ada yang mengatakan haram. Haramnya tak boleh terus buat. Sebab hutang tak bayar lagi, nak buat sunat tak boleh. Tapi pendapat ini ulama ambil pendapat yang agak ringan lah. Apa dia? Makruh. Sebab dia telah mendahulukan sesuatu yang tidak patut. Karena itu hadirin, begini, tamthilan Syekh Nuruddin, senang. Satu solat fardu itu sama dengan 70 solat sunat. Satu solat fardu pahalanya sama dengan 70 solat sunat. Kalau orang bagi kita 70,000, kemudian orang bagi 1,000, mana yang kita nak? Tak apalah, 1,000 lah, tak kena tu. Nah, saya nak berzuhud tak kena, ambil 7,000 itu, ambil 70,000 untuk keperluan kita, lebih sedekah, betapa pahalanya.
Nah, insya-Allah diterima oleh Allah, tapi kurang betul caranya itu. Saya nasihatkan siapa yang masih ada lagi solat qada yang masih tak ditunaikan, jangan sembahyang ba'diyah. Saya guna jangan ni nampak macam keras sangat kan. Sebolehnya sembahyanglah qada. Tak perlu, itu lebih ringanlah. Tak perlu sembahyang ba'diyah, tak perlu sembahyang qabliyah. Itulah pendapat kebanyakan ulama kita. Cuma kata guru kami Syekh Nuruddin, ada pendapat ulama mutaakhirin, bermakna yang sekarang ini membolehkannya dengan syarat kita masih ada lagi yakin hidup lagi. Yakin hidup lagi. Nah, kalau tak yakin hidup lagi haram. Dan satu lagi keadaan, contoh sekarang pukul 12:21 nah. 12:26. 12:28. Tak ada jawab kita ni. Allahu Akbar. Saya dah janji pukul 12:30. Sampai di sini. Wassalamualaikum. Nah, jadi katalah pukul 12:30 dia akan dihukum pancung. Dia tak sembahyang maghrib lagi, dia tak sembahyang asar lagi. Dia pun sembahyang tarawih tadi, haram dia sembahyang tarawih. Sebab dia akan dipancung pukul 12:30. Wajib dia qada dahulu. Itu saja kata ulama sekarang ini. Nah, adapun kalau rasa masih banyak lagi masa, masih lagi hidup panjang, tak apalah, sembahyang dulu qabliyah, nanti baru qada. Tapi rugilah. Rugi. Kenapa? Tetap qada belum lagi terlaksana. Sunat memang, tapi hukumnya makruh. Sebab kita mendahulukan sesuatu yang tidak ni. Biar saya habiskan dulu ni. Nah, Ustaz boleh terangkan semula faedah 1, puasa pada pertengahan bulan Syaban atau puasa pada hari Syak bahagian C. Yang ini saya rujuk kemudian. Ni, sebab dia kena rujuk. Yang ini. Adakah makruh ambil wuduk waktu azan? Tidak makruh. Kalau dah berwuduk, wuduk sahaja. Tapi kalau belum, tidak mengapa, tunggu. Kalau makan, makan sahaja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini, kejap lagi saya rujuk. Sebab dia kena rujuk kitab. Yang bercakap-cakap itu makruh. Waktu orang azan, jangan. Nah, takut-takut nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jaga-jaga. Ada penting. Lafaz niat puasa yang diamal di Malaysia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kena baca satu-satu ni. Malam esok saya komen. Bang Kamarudin bagi dengan saya nanti nah. Yang ini nampak muka orang ni. Orang ni macam terkenal. Tak mengapa. Kita baca dulu sebab kena faham masalah. Nah, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kita faham dulu apa permasalahan, baru kita boleh jawab. Nah, kalau setakat ni kita sekadar-sekadar begini belum tentu lagi nah. Kita tengok dulu hujah dia. Jangan terus kata salah. Kemudian apa yang dia komenkan baru kita komen balik. Nah, tapi tak berani juga, jangan sebut tapi dulu. Lafaz niat puasa yang diamal di Malaysia bukan dari Nabi. Komen awal, kenapa perlu dikomen benda ini? Ini cuma lafaz. Lafaz itu menolong. Yang penting tu niat. Nah, niat kita memang niat dalam bahasa Melayu sahaja aku datang daripada Nabi tak? Niat. Sahaja aku puasa esok. Ini niat nah? Sahaja aku puasa esok hari datang daripada Nabi tak? Mana ada Nabi cakap Melayu? Itu dah satu tu. Nah, benda-benda macam ni sebenarnya benda kecil ya. Tak perlu ditimbulkan sangat. Dan orang yang besar berbicara tentang benda yang besar. Orang yang kecil berbicara tentang benda-benda yang kecil. Ni sebenarnya, tapi kalau diminta komen, kita komenlah nanti nah. Banyak lagi benda-benda besar, benda-benda macam ni Allahu Akbar. Ada satu kaedah menyebut la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'ul alaihi. Al-mujma'u alaihi. Tidak diingkari benda yang khilaf, benda yang lafaz apa semua ni, itu mazhab Asy-Syafi'i.
Tak kira lah yang mazhab Syafi'i kata nawaitu ka usalli, itu adalah apa? Adalah benda ikhtilaf. Bila benda ikhtilaf, jangan dikomen. Sebab apa? Sebab benda ni melibatkan yang saya sebut tadi itulah. Pemahaman, kemudian dalil, kemudian sumbernya, qata'i ke tidak qata'i, thubut tidak thubut, dilalahnya macam mana, qata'i ke dhanni ke, kemudian benda-benda yang khilaf sebegini, benda yang diraikan oleh para alim ulama. Ingatlah, apabila benda itu panjang lagi masa, saya memang kalau boleh nak pukul 12.30 berhenti. Tidak mengapalah, kita tangguh dahulu ini. Soalan-soalan ni pun saya mohon maaf ya, sebab saya kalau boleh 12.30 tu sharp kita berhenti, supaya berharga waktu kita. InsyaAllah saya akan jawab ni semua sekali. Yang sudah tadi sudah sudah. InsyaAllah kita jumpa malam esok dengan izin Allah. Saya benda-benda khilafiyah ni saya jarang sikit nak sentuh, sebab kadang-kadang buang masa. Tapi kalau perlu ditanya ramai orang, tidak salah kita komen. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.